Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini pada siri yang ke-52 dan semoga kita malam tadi sama-sama dapat beribadat dengan benar, ya, dan semoga Allah menganugerahkan kita dengan malam Lailatul Qadar, iaitu bertepatan sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab, yang mana ia mengatakan malam 27 Ramadan itu sangatlah diharapkan agar ia merupakan malam Lailatul Qadar untuk kita semua, ya. Kalau suasana di Kajang pagi tadi, selepas subuh dimulai awal pagi itu dengan hujan gerimis yang sangat menyamankan, mendamaikan, ya, dan seawal pagi sampai ke hari ini waktu petang macam ni pun suasana masih tenang dan damai, matahari tidaklah memancar sebagaimana terik hari sebelumnya. Dan mungkin itu sebagaimana yang diceritakan dalam hadis-hadis merupakan petanda-petanda bahawa terjadinya Lailatul Qadar pada malam sebelumnya itu, ya. Namun kita harus ingat bahawa Lailatul Qadar merupakan rahsia Allah, ya. Hanya Allah lah yang tahu bila sebenarnya terjadinya malam Lailatul Qadar tersebut. Namun kita sebagai manusia memang kita mengharapkan sangat agar Lailatul Qadar itu terjadi pada malam tadi, ya. Berdasarkan daripada hadis-hadis yang diceritakan bagaimana situasi pada keesokan harinya, ya, iaitu pada hari ini. Saya lihat suasananya amat mendamaikan, ya, dengan keadaan pancaran matahari yang redup, ya, tidak terik, ya. Semoga, yalah, kita mendoakan semoga kita telah pun sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar pada malam tadi. Namun sebagaimana yang sebenarnya Lailatul Qadar itu boleh saja terjadi pada malam-malam genap, ya. Mengikuti apa yang ditulis oleh Ibn Taymiyah rahimahullah, berkata Lailatul Qadar sudah diketahui di 10 akhir terakhir bulan Ramadan. Inilah yang disebut dari Nabi SAW dalam sabda beliau, malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Malam tersebut lebih dimungkinkan agar dia terjadi pada malam-malam ganjil. Akan tetapi ganjil itu, ya, apabila disebut ganjil boleh saja kita kira daripada awal bulan. Jadi kalau kita mengiranya daripada awal bulan, malam yang kita cari adalah malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Tetapi boleh juga sekiranya Lailatul Qadar itu dikira daripada malam yang berbaki, malam yang tersisa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bisa saja Lailatul Qadar itu pada malam 9 hari yang tersisa. Boleh jadi juga pada 7 hari yang tersisa. Boleh jadi juga pada 5 hari yang tersisa. Boleh jadi juga pada 3 hari yang tersisa. Ini adalah hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, kalau bulan Ramadan ternyata 30 hari, bermakna malam ke-30 adalah malam yang genap. Jadi jika kita kira daripada hari terakhir, malam ke-22 bermakna 9 hari yang tersisa, 9 hari yang berbaki lagi, ya. Malam yang ke-24 berarti 7 hari yang tersisa. Inilah yang ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis sahih. Inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW, iaitu baginda tidak memilih-milih sama ada hari ganjil ataupun hari genap untuk baginda beribadat. Malahan baginda pada 10 hari yang terakhir itu, 10 malam yang terakhir, baginda mengikat sarungnya menunjukkan sebagai tanda kiasan baginda betul-betul bersungguh-sungguh untuk beribadat pada 10 hari yang terakhir itu, ya. Kita sepatutnya juga mencontohi Nabi SAW tanpa perlu memilih-milih sama ada hari ganjil atau hari genap, ya. Sebab boleh saja Lailatul Qadar itu sekiranya terjadi pada hari-hari genap apabila kita membuat kiraan daripada
belakang daripada akhir ya. Kalau kita kira dari awal macam saya katakan tadilah, malam 21, 23, 25, 27, 29 itu adalah malam-malam ganjil jika kita kira dari awal bulan. Sekiranya kita kira daripada 30 hari bulan dan mengambil hari-hari berbaki, hari-hari sisa berbaki untuk kita berpuasa lagi, jadi dia akan jatuh pada malam-malam yang genap. Okey, jika bulan Ramadan ternyata 29 hari, ya, maka hitungan malam dari awal dengan akhir Ramadan tu sama saja, ya. Yang mana kalau maksud di atas tu maknanya sama ada dia boleh dikira dari awal ataupun boleh dikira dari hari yang akhir. Cuma kalau bulan Ramadan pada bulan itu ternyata 29 hari, barulah kiraan sama ada dari awal atau akhir, maka dia merupakan hari yang sama, malam yang sama, ya. Jadi saya kira hanya tinggal berbaki 3 hari lagi ni, marilah kita teruskan usaha kita, mujahadah betul-betul, mengambilkan peluang ini, jangan kita sia-siakan. Seandainya pun semalam merupakan dah malam Lailatul Qadar, maka jangan kita mempersia-siakan lagi, sebab hari Ramadan yang terakhir ini memang hari yang Allah janjikan dengan berbagai-bagai keistimewaan, pahala yang sangat berganda untuk kita meraih. Jadi sangat rugi jika kita mempersiakannya, atau mungkin ada yang beranggapan bahawa semalam sudah berlakunya Lailatul Qadar, maka dah cukup setakat itu, dah tak perlu lagi nak buru-buru mencari meraih pahala yang lain lagi, ya. Itu adalah satu fahaman yang sangat keliru dan kita yang akan rugi sangat-sangatnya jika kita mengambil fahaman yang begitu. Sebaliknya kita harus mencontohi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak memilih-milih untuk beribadat sama ada di hari ganjil atau di malam yang genap, ya. Okey, so dalam kita sibuk mengejar Lailatul Qadar, kita juga jangan lupa bahawa sudahkah kita membayar zakat fitrah, ya, iaitu satu lagi tuntutan yang dituntut, yang diwajibkan ke atas kita di dalam bulan Ramadan ini, ya. Yang mana daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bergurau senda dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum solat Id, ya, sebelum solat hari raya Aidilfitri itu, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanyalah sedekah di antara berbagai sedekah, ya. Seperti sedekah-sedekah biasa je lah, ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Dari hadis di atas dapat kita ketahui bahawa hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah sebagai belas kasihan terhadap orang kaum fakir miskin, ya, dengan kita mencukupi keperluan mereka sehingga mereka tidaklah perlu meminta-minta pada hari raya, ya, hari Id. Yang mana ini akan membuatkan mereka juga merasa gembira, sebagaimana gembiranya kaum muslimin yang lain pada hari raya tersebut, ya, serta sebagai pembersih bagi orang-orang yang diwajibkan zakat setelah sebulan berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji. Maklumlah, ya, kita dalam bulan Ramadan sekalipun, kita ni tak lalai daripada berbagai-bagai mungkin kesilapan, sama ada dari segi kata-kata maupun perbuatan dan sebagainya. Semoga dengan kita membayar zakat fitrah merupakan kafarah kepada dosa-dosa kita sepanjang bulan Ramadan tersebut, ya. Oleh itu, mari kita menunaikan ibadah mulia ini, ibadah yang mengajar kepada kita bahawa sebagai seorang Muslim, wajib bagi kita memelihara hubungan dengan Allah sekaligus hubungan dengan sesama hamba. Dengan kita berkongsi kebahagiaan di hari yang penuh bahagia nanti, ya, insya-Allah. Semoga Allah menerima amal ibadat kita dan semoga pencerahan ini memberi manfaat untuk kita semua, ya, insya-Allah. Saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.